Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Puan Siti Aida binti Ibrahim, lintas langsung daripada Masjid Al-Qadisiyah, Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Rawang. Alhamdulillah, pada hari Jumaat hari ini kita ada nak berkongsi dengan semua yang melihat video ini untuk belajar sesuatu bagaimana untuk membersihkan najis di masjid ini. Kebetulan pada hari ini ada berlaku najis yang ada di atas kapet di masjid ini. Jadi pelajar-pelajar tingkatan 5 yang akan menunjukkan cara bagaimana untuk membersihkan najis di atas kapet. Jadi ini merupakan salah satu bentuk PDPC yang mereka telah pelajari sejak daripada tingkatan 1. Kebetulan kejadian itu berlaku pada hari ini. Jadi mereka cuba beramal dengan ilmu yang mereka telah perolehi selama hari ini. Untuk itu, mari kita masuk ke dalam masjid, tengok bagaimana cara untuk membersihkan najis tersebut. Baik, jadi hari ini saya tak langsung kita akan buat satu praktikal untuk pengujian najis. Dan kalau kan kita dah tahu bahawa tajuk najis ni belajar masa perempuan kan. Dan saya rasa masa sekolah rendah pun ada ke? Okey, baik, dia macam tu tajuk rendah, kita belajar masa sekolah rendah. Okey, baik, jadi hari ini maknanya kita ada dua aktiviti. Satu aktiviti dewan, satu aktiviti masjid lah. Dan terima kasih kepada Raja kerana ada bersama kami pada hari ini. Sebab saya rasa mungkin pernah buang kot najis sebelum ni. Okay, pernah buang tapi tak selalu. Okay, kemudian dan kita mungkin hari ini kita berpraktis betul lah. Dan ini adalah waktu-waktu belajar yang mana hari ini kita akan cuci bersama. Dan nanti kalau akan datang kita tak payah makcik Dina tu untuk buat. Kita boleh buat dan kita boleh ajar kepada rakan-rakan kita yang lain macam mana nak buat. Okay, cuma kalau masih ingat lagi kita dah belajar pada di sekolah rendah dan sekolah rendah yang mana kita dah tahu bahawa najis ada 3 jenis ke. Okay. Dan najis yang paling besar apa dia? Najis yang paling berat? Najis luar razak. Antara apa dia yang dimasukkan dengan najis luar razak? Anjing dan anjing dan sebagainya kan? Okey, baik. Dan kalau ikutkan rasanya tahu tak cara penyucian yang itu? Walaupun kita memang tak ada, tapi kemungkinan ada. Kemungkinan ada. Sebab ada anjing kadang-kadang ganggu. Dan kita pun risau kalau anjing tu dia naik atas ni. Kalau kita ada pagar tu cantik lah kan. Okay, baik. Jadi kalau untuk penyucian najis muarazah ni, tahu cara cuci tak? Okey, boleh tak seorang bangun? Saya nak dengar. Ini kita nak buat balik ni. Tahu tak macam mana nak cuci untuk najis muarazah? Okey, silakan Amar. Agak-agak macam mana nak cuci? Masih ingat dia tak? 8 kali basuhan, 1 air bercampur tanah, 7 air mutlak. Okey, 7 air mutlak. Okey, baik. Jadi, terima kasih. A+. Okay. Jadi, diharapkan andainya ada di sini, mungkin bila tengok tu, ini macam najis anjing je ni. Kadang-kadang kita tak tahu, mungkin dia tenggek kat situ. Jadi, anda cucilah. Sebab najis, kucing dan najis anjing saya rasa boleh lagak kan. Rupa dia macam mana kan, walaupun tak lalu nak tengok. Okey, baik. Yang kedua, kita ada najis yang paling berat. Okey, najis yang pertengahan dipanggil najis apa? Mutawasita. Okey, saya nak dengar siapa yang menerangkan macam antara contoh najis mutawasita dan cara penyucian. Tadi lupa nak tanya, muarazah macam nak buang ni je. Kita buang dulu air kan? Buangkan air najis tu, kemudian yang tadi tu lah. Okey, jadi 1 air tanah dan 7 air suam. Kemudian okey, najis yang pertengahan itu najis mutawasita. Siapa nak tangkap ikhlas pagi ini hari Jumaat? Raja Puteri pula. Okey, betul. Masuk nak tanya cuba masuk ni. Air najis tu kita buang. Lepas tu masuk dengan air pula sehingga okey, ada rasa kan? Okey, baik. Jadi tak apa, andainya ada kekurangan nanti ustazah yang dekat sini kan boleh bantu. Okey, yang saya faham begitu. Cuma kalau boleh sampai hilang 3 tu lah.
Sebab apa kalau ni masih kadang-kadang kita tengok masih lagi ada kan. Tapi kalau dia dah kalau boleh hilangkan terus, kalau tak boleh tu yang penting dua perkara tadi pun ada lah. Kalau boleh memang hilang semua. Okey, baik. Kemudian jadi sekarang ni yang ada dalam masjid ni kita kategorikan najis mutawasitah. Sebab antaranya selain pada najis binatang ni kucing, kemudian ada muka, nanah, dan sebagainya. Okey, baik. Nanti saya berikan paling kan. Mukhafafah. Contoh tak sampai umur kan 2 tahun yang hanya lelaki ke perempuan? Lelaki. Okey, baik. Masa tak adalah kat sini. Tapi andainya parents kata datang bawa adik kamu atau cucu dia dan sebagainya, mungkin tengok dia tu itu nampak macam air kucing ni kan. Dia ada bau tu atau sebagainya. Jadi saya rasa tak payah lagi nak tunggu. Mungkin dia cakap dengan rakan anda tu ataupun anda sendiri yang buat. Sebab apa? Kesucian masjid memang perlu lah. Kalau tidak nanti kita nak solat kan tak solat lah. Saya kalau pergi masjid-masjid kalau ada lagi-lagi kalau ada paling sikit pun saya pun jadi cap. Selalu lah saya rasa macam masjid yang besar, masjid yang tak ada orang. Memang tak dikunjungi dan masjid tu macam tak harmoni lah. Dia dah macam tak diimamkan. Okey, baik. Jadi sekarang ni aktiviti kita yang pertama ialah nak membuang dulu dia punya air tu. Kita ada tisu. Boleh kita akan guna tisu. Buat macam ni ya. Tisu kita akan guna sebanyak mana yang boleh. Kemudian kita ada plastik hitam untuk kita masukkan. Kemudian nanti pastikan 3 perkara yang kita nak buat tadi tu buat settle. Kalau tak ada, kita sabun. Sebab hari ni Jumaat ni kita takut saja ada yang kebau tak sedap badan. Tak bersih tak masjid kita ni. Okey. Kita nak buat sama bagi kumpulan. Ada banyak tempat. Kat Mumbai ada satu, kemudian yang ada masjid. Yang ada apa? Yang ada reha kan. Banyak tempat. Kita buat kumpulan start boleh? Buat kumpulan ke nak buat sorang-sorang? Satu. Buat kumpulan lah. Tengok ada berapa tempat? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sana pun sekali. Banyak ni. Okay. Jadi bolehlah kita bagi mungkin seorang 2 kot. Seorang 2 lokasi. Sebab lokasi kita banyak. Dan mungkin tak ada yang lagi untuk dalam bilik sana ke. Okay. Bolehlah seorang 2 atau seorang 3. Dan boleh ambil kalau banyak begini. Dan buang. Dan mungkin Ustaz ada nak tambah. Dalam situasi begini, dia ada satu lagi istilah, iaitu umum balwa. Pernah dengar? Umum balwa. Umum balwa. Tak tahu? Lupa. Balwa ni kalau itu bala lah. Bencana umum. Maksudnya ada najis-najis yang dikategorikan sebagai umum balwa. Tak boleh dielak dah. Jadi ini antara satu contoh. Maksudnya kita tahu tempat tu yang ada air, okey. Tapi yang tak ada air macam ni tu. Betul tak? Jadi sebab tadi kita tumpukan kepada yang ada air najis tu, kita kena buang najis tu dulu. Kemudian kita baru lakukan pembersihan itu kaedah yang paling afdal. Dalam suci ni ada bab paling afdal, iaitu menggunakan 2 alat. Betul tak? Pertama alat yang kering, kemudian menggunakan air. Sebab itu kita gunakan tisu ataupun benda kesat lah. Benda kesat yang paling mudah sekarang ialah tisu. Dah confirm dia bersih dan dicipta sebagai alat pembersih. Kalau tak ada, dalam kitab suruh apa? Pakai batu, daun kering, kan? Tidak mungkin pakai tisu. Jadi macam mana nak buat? Amai tunjuk cara. Jadi tunjuk cara ni. Kena koyakkanlah dulu tisu ni. Kalau tak ni berebut. Dia dah macam tu. Betul tak? Macam tu.
Semua kena bayangkan depan dia ada najis sebenarnya. Bayangkan je. Supaya dia tidak menjadi mutanajis. Apa pula kategori mutanajis? Ha? Okey. Contoh ini kawasan yang ada najis. Kalau najis tu kering, kita kikis lah. Tengok pun. Okay. Mungkin kita kena kikis. Betul. Pastikan dia supaya dia kering. Lepas tu, yang ini yang paling bahaya. Ini macam mop yang kamu kat rumah cukup bahaya. Jadi kita kena ambil situ. Sekali, dia kata kena ada plastik kecil. Masuk plastik kecil dulu. Atau bekas yang kecil. Ini bekas yang terakhir. Satu tisu untuk satu kali. Masih ada lagi, buat kali kedua, kali ketiga, sehingga air dia hilang, bersih. Betul. Lepas itu baru gunakan air. Air ni pula kita memang air mutlak, tetapi kita nak menghilangkan bau dan rasa. Mana lebih dulu, guna air ke guna sabun? Nak guna air guna sabun? Biasa air adalah basuhan terakhir. Okey, basuhan terakhir ialah menggunakan air. Sebab tu kita guna sabun dulu lah. Guna sabun, sekarang tengok sabun contoh. Sama juga langkah tadi. Kita dah spray dia. Najis tu kering. Confirm tak boleh terus lap. Tunggulah dia sekejap. Tunggu dia kembang lah. Betul? Bila kembang baru kita ambil tisu lain. Ambil tisu lain, jangan tisu itu lap lagi sekali. Lap, masuk dalam bekas lain. Okey? Barulah kita kena pastikan di situ, kena pastikan dia bersih dari sudut. Kaitkan dengan kebersihan. Kalau kita panggil sanitary kan, maknanya sekarang kena hilangkan dengan sabun tu, saya bersih. Kemudian barulah gunakan air. Air mutlak. Guna air pun sama. Oleh kerana dia kapet, dia bukan senang ni. Kalau kita salah, dia menjadi benda besar. Jadi kita jirus tu hanya menggunakan, kalau boleh spray lah. Spray yang memang air saja. Kalau kita curah, takut dia melebar. Jadi kita guna spray. Spray yang air. Spray daun tu. Sama juga, tekap lagi. Pastikan dia tidak kali kedua. Sehinggalah dia bersih dan kering. Itu yang paling bagus. Tapi kalau kita guna mop, pastikan mop yang kita guna itu, setelah kita sekali, kita kena basuh dulu. Basuh dulu dengan air mutlak supaya dia kembali suci. Baru kita boleh kali kedua. Amalan sekarang ni bahaya kan? Kita pakai mop cukup aja, buat lagi sekali. Ganda-ganda najis. Itu antara beza. Jadi kita kena sangat hati-hati di sudut membezakan najis pertama. Okey, itu serba ringkas tambahan saya lah untuk lah. Ada tanya? Okey. Kelar. Boleh tak kelar? Boleh buat? Kalau dah sekali letak ni boleh. Lagi bagus. Gunakan ni ya. Bukan nak promosi. Itu mewangikan lagi. Ya, ada lagi Jumaat tu lama nak solat. Saya sempat saya tahu ni je lah tadi. Ustaz Azam bagi tahu ini yang sempat siapa. Tisu ni boleh guna benda lain. Kalau tisu ni kalau kita alam sekitar suka tak suka? Mana lebih suka ni kena tuala Ustaz? Mana lebih bagus kalau dengan tuala? Tisu. Tisu ni boleh berapa banyaklah kita rosak. Yang paling bagus pakai ni. Tapi dengan syarat, dah sapu ni kena basuh dulu. Basuh air bersih. Bereskan. Baru guna. Jangan main lebih kurang je buat apa. Ini faedah besar untuk kamu jika ada anak-anak besok. Kan? Saya Okey. Terima kasih.
Okey. Baik, jadi sekarang ni kita boleh buat pembagian stesen, stesen pembuangan najis. Jadi boleh ambil seberapa banyak dulu yang tu. Dan kita dulu kalau tak cukup kita akan ambil ni. Dan saya rasa boleh ikut sebagaimana yang Ustaz bagi teori tadi tu. Kita tengoklah. Dan diharapkan sebab biasanya dia kalau tempat najis ni, binatang tu akan datang lagi. Sebab dia dah tahu tempat tu tempat dia. Ya? Jadi makna lepas tu barulah kita sembuh dengan ini. Okey. Okey. Jadi Kalau kita pasangan tadi supaya dia lancar, yang seorang tu pegang sampah, tong sampah tu, yang seorang tu lah. Faham tak? Jadi kita bersama lah. Satu pegang sampah tu sini teratur. Tahu. Siapa yang volunteer nak pegang bersih sampah? Alright, sana ha. Jadi tahu lah dia kena pegang bersih sampah pasal satu je lah. Jadi dia akan kutip sampah. Yang lain buatlah lepas tu. Masuk sampah dia kecil. Yes. Yang kecil ni banyak. Oh dia dua. Okey, kita ambil lagi tak? Tak cukup dah. InsyaAllah. Okey. Berikan satu pembelajaran yang sangat bermakna. Tak apa yang awak tak perlu dekat dewan pun tak apa. Tapi kat sini ini is the reality. Nanti kamu akan hadapi. Kamu ada anak nanti kan? Kamu bermasyarakat, ada tempat-tempat macam ni, kamu jadi jawatan kuasa masjid ke surau ke kan? Inilah realitinya. Kalau awak dapat satu benda yang bermakna sangat, awak tak balik berjumpa. Apa yang lagu nanti kape tu? Aduh. $10.03 alamak. Aduh. Sebab ni ketika panggil umum balwa. balwa. Dapat istilah baru kan? Okey, bolehlah bangun. Oh, baik. Okey, boleh pula. Masa kita berjalan. Tengok najis. Okey, kita buang najis. Yang lain lagi. Ni sekali. Lepas mayang tu kita buka pasal
mana bau dah rasa kan. Bau tak? Rasa. Tak ada. Tak ada. Nanti kita dia dah bersih. Spray dengan air dah. Okey. Betul. Dah bau wangi. Okey. Boleh start? Sekarang ni kalau kita tengok dah dibuang, abang dah buang. Sekarang ni ada nampak lagi tak air gitu. Okey. Kita rasa buat sekali lagi lah, rasa macam was-was pula. Sekali lagi untuk 3 tempat ni. Jadi macam sini ada, sini ada kan? Okey. Sekarang ni yakin tak dia punya air tu dah tak ada? So, oh, Sandik ini saja kan? Itu dah tu, sini open dekat sini pula. Mana tadi? Oh ni. Sini kan? Okey. Sekarang ni nampak tak air ni? Ada lagi tak air? Tak ada dah. Okey, kalau tak ada sekarang kita sembuh dengan sabun. Sabun, okey. Ready juga dengan tisu. Setempat lah. Sekarang sabun tu. Okey. Buat betul sekali. Sini. Okey, sekarang cuba letakkan dia. Letakkan dulu. Okey, buang. Ambil yang sebelah. Rasa tebalkan sikit. Tebalkan sikit. Dia ada sikit. Letakkan dia. Ini panjang lagi kan? Sini kan? Sama-sama. Semua sabun sekali? Sabun. Okey. Kemudian, okey. Cuba tekan sekali lagi. Lepas tu baru kita cuba ada tisu. Tekan dulu. Okey, yang last tu kita cuba. Kalau tak tu, cuba buat macam tadi. Yang tadi kan, kita buat yang bang dia punya tu kan. Cuba. Okey, cuba tekan. Dia tu tekan masuk dalam. Yang bila tempat lain. Buat ni. Ada ini lagi tak? Okey, cuba tengok air. Baik. Air biasa. Air biasa. Mesti tinggi lah.
Yang ni tinggal banyak kali lah. Okey. Yang bersih kan? Okey, lagi. Itulah lah. Angkat yang dah ni angkat. Sebab takut dia merebak ke lain. Ni memang pasal ni eh? Saya nak ni. Okey, semua lagi air. Semua air. Semua tak tahu dah pasal dia lagi. Kita buat sekali lagi. Yang ini cuba tak lupa bau tak. Kan sini kan? Sini kan? Ada air tak? Dia pakai sabun ni? Tak bersih. Tadi dia panggang ni. Sampai bersih. Kalau bau lagi ni. Sini. Okey, cuba lagi air. Tak boleh lagi. Boleh lagi ni. Okey, baik. Kalau tentu kita dah bersih dah ni, bau pun dah tak ada, kemudian air pun dia dah tak ada. Dan hilang tak ada lagi apa? Rasa memang tak ada. Kita rasa yang diri kita dah rasa bersih dah kan. Okey, baik. Sekarang kita ambil semburan yang wangi tu. Tak ada orang kan? Okey. Semburan ni. Yang ni dia kecil sikit, yang tu dia banyak kali kan. Lepas tu baru lagi tu. Memang fresh way lagi. Fresh lagi. Syukur-syukur. Dia macam tu yang ni ada anak yang ni. Okey, kita sembur dengan pewangi. Okey. Sembur pewangi. Ada? Sekarang kita pun dah sembur kat mana dulu. Pandai. Okey. Wangi tak? Dah. Sebenarnya wangi. Okey, baik. Alhamdulillah. Settle dah satu bahagian di sana. Bahagian yang kedua, tempat yang sama juga. Okey, silakan. Kalau macam di Singapore Papa ni, kan cara bersihkan dia, rinjiskan air kan. Lepas tu kalau dia dekat kapet, macam mana cara dia? Rinjiskan air jugalah. Okey, baik. Terima kasih soalan yang terbaik. Sebab saya tahu mungkin ada di antara kamu ni ada anak saudara ataupun mungkin esok anak sendiri kan, ataupun anak apa tu, adik kawan kan. Okey, baik. Kalau ikutkan apa yang kita dah secara teori, memang kita renjiskan air di atas tempat yang terkena najis mughafafah tadi tu. Kemudian barulah kita lapkan dia. Okay. Tapi make sure lah, pastikan dia punya tu pastikan hilang lah. Kalau tidak nanti kita pun jadi was-was kan. Okay. Jadi ada lagi soalan? Boleh nak tambah sikit? Okey, sila tambah. Biasanya kalau kita kata renjiskan, nak bersihkan tu, bukan masa ada najis tu kita ni renjis air walaupun apa, tak. Dia asal apa namanya najis, mesti kita buangkan air dulu, baru kita yakin, betul tak? Jadi maksudnya kita bersihkan tu, dah rasa benda tu macam dah tak ada, baru kita buat proses yang macam yang kamu pelajari, yang kamu buat tadi tu. Menjawab soalan? Okey. Memang mana-mana pun, apa-apa jenis najis pun, macam awal tadi pun dah diterangkan, kalau najis mualazah kita jumpa kan, buang dulu, apa-apa pun memang najis, buang dulu, barulah kita nak register. Kalau ikut mughafafah, kalau yang tahu tadi kita dah
buang, kemudian kita spray dia kan dengan air dan sebagainya. Lagi-lagi kalau dekat sini kita memang tak boleh, sebab setengah orang tu dia dekat kapet ni kan dia ada yang potong kan. Jangan, yang tu memang nayu lah jadinya. Okey, jadi kalau najis satu lagi mulazam mutawassithah mufafafah tadi. Okey. Jadi maknanya saya haraplah apa-apa najis buang dulu. Saya lupa dah terangkan, air tu kena buang. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita dah selesai untuk melakukan praktikal penyucian najis mutawassithah. Okay. Baik, dan saya nak ucapkan terima kasih pada semua ahli ibadah yang ada. Jadi kita nak buat rumusan sedikit tentang dapatan kita pada hari ini, praktikal yang telah kita buat. Walaupun kita dah tahu bahawa praktikal ini sebenarnya masa kita belajar secara teori ialah di tingkatan 1 dan sekolah rendah kan. Jadi sekarang ni saya nak dapatkan rumusan daripada praktikal yang buat tadi ni. Okey, baik, boleh saya tanya apa yang kamu dapat pada hari ini? Okey, Haziq silakan. Baiklah, pada hari ini apa yang saya dapat adalah betapa pentingnya kita nak jaga kebersihan, kesucian masjid. Orang kata apa? Taharah. Kita nak jaga daripada najis. Sebab apa? Masjid ni tempat kita nak beribadat, solat, lagi aktiviti seharian kita dekat masjid. So, kalau dekat masjid ni pastikan kawasan semua bersih untuk kita sedia. Pelajar-pelajar pun boleh solat dengan baik. Tak adalah kalau ada najis tu, tak adalah ada bau ke yang boleh mengganggu ibadat dan aktiviti kita ketika di masjid. Okey, baik. Terima kasih Haziq. Okey, baik. Kemudian yang kedua. Okey, sekarang kita nak buat rumusan yang seterusnya ialah pada permulaan tadi kita dah buat bukan perbincangan, maksudnya teori tentang macam mana pembersihan dan sebagainya kan. Okey, baik. Jadi sekarang ni apa yang praktikal yang kita buat tadi tu, boleh terangkan tak step by step tadi tu, mula-mula macam mana dan sebagainya sampailah kita rasa bahawa air tu pun dah tak ada kan. Okey, jadi sekarang ni saya nak jemput pada Adlina. Cara-cara untuk kita membersihkan najis tu, apabila kita nampak najis di permukaan lantai dan sebagainya, dan mula-mula kita kena lap dulu ataupun ambil tisu dan hilangkan air yang kita nampak tu. Jadi kita pastikan tiada warna ataupun kesan-kesan yang najis yang ada tu sampai najis tu bersih. Dan apabila kita tidak melihat air najis tersebut, dan kita ambil sabun dan sembuhkan di sekitar kawasan najis tu dan gunakan tisu untuk lap semula najis tu, sehingga najis itu tiada lagi bau, rasa dan warna. Dan apabila najis itu telah hilang, kita ambilkan pula pewangi dan sebagainya, air dan sebagainya untuk menghilangkan najis tersebut. Okey, baik. Terima kasih Adlina. Okey, kemudian yang terakhir. Okey, jadi saya tak langsung tadi kita dah tahu bahawa pentingnya kebersihan kan. Lebih lagi kat masjid ni, kita di asrama ni memang masjid adalah tempat tumpuan kita. Dan kemudian Adlina pula menerangkan tentang cara kita nak mencuci air najis mutawassithah tadi tu. Mula-mula kita buang air dia, kemudian kita guna tisu kan. Okey, kemudian kita gunakan sabun, kemudian baru sekali kita akan guna air. Dan kalau boleh kita gunakan air tu sebanyak yang kita rasa yakin. Sampai yakin lah. Dan mungkin tadi kalau tak silap saya ada yang siap cium lagi kan dalam bawah. Cuma dia tak rasa dengan lidah. Okey, baik. Jadi dan kita rasa tu memang dah tak ada kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan masjid kita bersih lah. Okey, baik. Boleh kalau saya nak tambah sikit ya. Saya rasa pembelajaran hari ini yang kamu dapat tu, dia sebenarnya dekat actual life kita nanti. Selepas kamu sekolah, bila kamu bercampur dengan masyarakat, beginilah. Ya beginilah situasi ni. Jadi bila kita nampak kotoran yang begitu di surau di mana kita, Korea kita sebagai ahli Korea, kat masjid di mana kita belajar ke nanti, kita nampak benda tu, maknanya kita kena bertindak lah. Jangan kita menunggu orang lain untuk bertindak. Jadi bila kita tahu apa kita nak buat, maka terpeliharalah ibadat orang lain. Maksudnya kita kat situ masyaqqah. Maksudnya keperluan kita masa itu, kita kena ambil tindakan. Itulah sebagai, maksudnya ilmu yang kamu ada tu, itulah yang kita kena guna pakai. Maknanya apa ilmu yang awak belajar tu tak semestinya kamu akan guna esok lusa. Mungkin untuk situasi-situasi yang kamu akan dipertemukan nanti.
Jadi alhamdulillah lah hari ini kamu semua dapat belajar sesuatu dan apply terus dalam hidup kamu nanti, insya-Allah. Okey. Saya rasa terima kasih kepada Ustaz Aida. Saya rasa itu sahaja dan terima kasih saya harap aktiviti pada hari ini, aktiviti lah, praktikal yang kita buat ni bermakna boleh kita kongsi dengan rakan-rakan yang lain dan saya rasa benda ni pun boleh juga dimasukkan dalam usrah. Jadikan dia sebagai isi untuk ni sebab ini benda yang penting sebab kebersihan dan saya harap apa yang disampaikan